Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat sama pada pagi ini. InsyaAllah pada pagi ini kita akan sambung perbincangan ringkas kitab Mukhtasar. Perbincangan ringkasan kitab Al-Um pada muka surat 579 di bawah tajuk haji yang dilakukan tanpa niat. Itu di bawah tajuk tu. Ini bahagian akhir lah, kira bahagian akhir. Dua qaul lagi kita akan masuk bab lain tu. Muka surat 579. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, ibadat umrah boleh dilakukan bila-bila masa saja. Bila seorang itu nak laksanakan, nak lakukan boleh. Dia tidak berwaktu seperti haji. Namun waktu untuk melaksanakan ibadat haji adalah pada waktu yang telah ditentukan di setiap tahun, bulan Zulhijjah, dan dengan tarikh yang khusus. Tak boleh buat tarikh lain, dan dia bermula pada wukuf tu lah. Seperti yang kita sedia maklum secara umumnya. Seandainya seseorang berihram untuk melakukan umrah dalam tahun tertentu, lalu terhalang oleh sakit atau adalah salah perhitungan dalam ibadahnya atau mana-mana sebab, maka dia boleh lakukan ihram umrah selepas tu, bila-bila masa. Ni kita kira secara umum lah. Maknanya dalam sehari tu beberapa kali orang kita buat. Nak boleh dari segi fiqh sah. Memang sah dari segi fiqh, memang sah. Ayatnya luah waktu tu. Dia tidak taukid seperti mana haji tu. Dengan demikian maka ia tidak mungkin kehilangan waktu untuk melaksanakan umrah, kerana dia boleh dilakukan bila-bila masa. Bila masuk Masjid Haram, bila masuk Baitul Haram tu maknanya Masjid Kaabah lah kita kata. Sebab dia umrah ni dia tidak melibatkan kawasan lain. Miqat dengan dalam Masjid Haram tu lah. Tidak seperti haji, berkait dengan waktu, berkait dengan tempat yang berbeza. Apabila seseorang menghajikan orang lain dengan tanpa bayaran, lalu ia minta upah, maka hal itu tidak dibolehkan. Sebab di awal perjanjian dia melaksanakannya secara tidak upah sukarela. Lepas tu dia tengah buat tu minta upah tak boleh. Sebab perjanjiannya sudah tanpa upah. Namun walaupun demikian hajinya tetap sah. Walaupun tak bayar atas rasa perjanjian asal, kau itu minta, kau itu buat jugalah. Lepas selesai buat tu dia minta, kata mana boleh muka awak kata nak buat secara tatawuk, secara sukarela, sah. Tak bui pun tak apa. Hak masalah bui lebih molek tu hal lain. Kalau tak bui pun tak apa, atas rasa perjanjian. Baik, Imam Syafi'i berkata lagi, boleh memberikan upah kepada orang yang melakukan ibadat haji atau umrah. Ni hak bab badal lah ni, orang buat untuk kita. Atau amal-amal kebaikan lain, bukan haji sajalah. Kita boleh bayar. Tapi dalam hal ini saya berpendapat, kata Imam Syafi'i, bahawa upah tersebut hanya boleh diberikan untuk amal kebaikan. Hak berkait dengan kebaikan. Kalau yang berkait dengan keburukan atau sesuatu yang mubah, tak molek lah, sesuatu hak haruh. Hak biasa-biasa. Mana buat percuma lah tu. Tak okey lah setiap kali buat benda kecil pun nak upah. Agama tidak didik begitu. Doa lalu je nampak. Tu dia gini sebenarnya Imam Ghazali anda tak ingat, anda baca dalam bab apa anda tak ingat, tapi dalam kitab tak silap anda Minhajul Abidin Imam Ghazali silap anda situ dia sebut, dia kata salah satu tanda amalan tu biduk, amalan ibadat hak jenis tanggungjawab kifai, fardu kifayah ni, kalau bayar upah cara tu tak boleh tu. Maknanya dia kaitkan dengan bid'ah, perbuatan bayar tu. Tak silap ana Minhajul Abidin, ana dah baca tu. Boleh saya muk semula lah. Tapi ada kenyataan. Sembahyang jenazah. Dia tak ada berkait dengan bayar sebenarnya hakikatnya. Sebab dia wujud kifai, fardu kifayah. Tu. Ana tak tahulah, ana tak sebut masjid mana. Ana pernah dengar
Ana pun jadi tak tegar sebab kita pun terkejut buat kita duduk belakang. Bila tu email tu dia usalli, dia sebut saja aku semaya sunat jenazah. Ke fardu tu. Tak tahu dia niat lah. Kalau dia niat sunat aku tak sah. Tapi orang lain sah. Dia seorang sunat tu kan ketemu. Dia tak ubah anak kata saudara. Kita pun orang ramai. Ini masjid ni. Anak kata apa tu email ni parut salah. Tapi kalau dia niat fardu sah lah. Tapi lafaz dia tu. Usalli. Kau tu ke fardu tu. Wajib tu. Cuma bukan wajib aini je. Wajib kifai. Yang ni kifayah lah. Baik, tak apalah. Imam Syafi'i kata, jika ada yang bertanya, mana dalil membolehkan upah? Hak amal kebajikan lah, baca Quran, kau ngajar ke. Dan kebaikan-kebaikan lah. Mana dalil kata harus buing upah? Saya jawab dalilnya adalah bahawa Rasulullah SAW menikahkan seorang laki-laki dengan seorang perempuan dengan mas kahwin berupa mengajarkan satu surah. Kalau asal itu surah minal Quran, satu surah daripada Quran, bukan sebahagian surah. Salah tu. Mana satu surah, suratan minal Quran. Satu surah daripada Quran. Sedangkan nikah itu tidak sah kecuali dengan ada mas kahwin. Jadi mas kahwin dia juga dia ngajar Quran, satu surah, dia baca satu surah, ngajarlah kira-kiranya. Tu. Hot tu. Jadi maknanya di situ ada harga. Cumanya dia letak atas nama mas kahwin sah. Depan Nabi dia lah. Gitu. Jadi mana boleh lah tu. Jadi maknanya bila baca Quran, maknanya ngupah. Makna ngupah. Ngupah tu walaupun tidak duit sebagai duit, tapi letak sebagai mahar. Itu maksud dia. Mana boleh. Sebenarnya kalau tidak ni pun, ulama sebut, sana bakar ke? Lepas 6 bulan dia terima gaji. Sana bakar. 6 bulan pertama dia tak terima gaji sebagai khalifah. Tu upah lah tu. Gaji. Benar sebab tu Imam Fakhrul Razi kata boleh. Lepas tu ataniak kita lah pula. Ataniak. Oi, ana fikir kalau tak ada gaji tu cikgu-cikgu di sekolah ke mana. Tak kena jual ikan pasal. Benda tu tak logik. Sebab tu Imam Fakhrul kata benda ni tak pahala. Saya nak bakar timur. Mula-mula kan dia cerita dia kalau kita tengok dia jual kain, dia ada kilang tekstil, dia ada gedung tekstil. Lepas tu dia cuba berniaga lagi 6 bulan tu untuk pendapatan keluarga dia. Saya normal antara yang sebut, dia kata tak boleh. Kita kena bayar gaji pada dia supaya dia fikir, dia guna akal dia ni untuk tumpu pada sistem pemerintahan ni. Kalau dia nak jadi hak keluarga dia tu mana kajian kena siapa? Betul dah. Sebab kajian dua lah ni ada alang pada isteri. Maknanya suami yang bekerja, yang sebagai pemimpin, dia tak fikir dah. Sebab tu lah kalau makan rasuah lagi kan, dia kena cah parut pemimpin. Sebab apa gaji tu kan cukup dah untuk keluarga dia. Kan dia ada alang telefon. Supaya dia tak fikir untuk meretah sekarang. Tiba-tiba gomo lagi. Tembok lagi. Tu salah besar lah. Tak cukup. Ni boleh kira sikit kalau tak cukup. Lebih pada cukup. Tu. Lagi PM dia baru. Mana kalau ambil lagi, maknanya orang panggil jahat dah tu. Kalau ambil lagi, lebih pada cukup dah tu. Dah kita kata YB, berapa YB? 7,000 lebih dah. Dah kacau pungat lah. Ini kita asah. Perdana Menteri dia berlapan. Tu berlapan. Mana kalau Perdana Menteri tu ambil lagi, tak logik lah kita kata. YB pun sendiri kan tahu dulu Ustaz Mahmudi almarhum dia sebutkan, dia kata memang dia banyak contoh rumah dia tak ambil, dia beri cash. Maknanya cukup. Sebab itulah kalau rasuah lagi, korup lagi, memang salah besar lah. Sebab tu kalau dihukum, sebab tu setengah-setengah negara pemimpin yang salah dihukum berat lagi. Satu sebenarnya. Contoh kalau kita tengok dalam hadis, dalam ada mufrad lah, ada. Nabi pesan pada isteri dia kan, mana kalau kamu buat salah, dabar kesalahan. Ya ada kan dalam hadis. Maka dia isteri Nabi. Orang panggil kedudukan dia tu, dia perlu diambil kira dalam melakukan kesalahan. Supaya kita kata kalau dalam konteks tempat, masjid haram buat salah, tak serupa dengan, bukan masjid ada tanah haram. Buat dosa tak serupa dengan tanah halal. Dosa sekali ganda. Tu kita kena faham kau itu. Kita pergi pada bab seterusnya lah.
Berwasiat agar orang lain menghajikan untuk dirinya, dia wasiat. Berkali wasiat ni maknanya dekat dia akhir, dia cukup, maknanya dekat nak mati lah kita kata. Dia tak mungkin dah sembuh, dia akan berakhir dengan mati. Maka wasiat lah. Antara wasiat dia ni, dia berwasiat agar orang lain mengerjakan haji untuk dirinya. Hak ni kita panggil badal haji lah. Kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, apabila seseorang yang belum pernah melaksanakan ibadah haji berwasiat agar haji warisnya kelak, agar ahli warisnya kelak menghajikan dirinya. Makna dia meninggalkan wasiat, kalau dia mati, hak akan terima saka dia. Ni lah makna waris tu. Hak kawan tu lah, tak kira lah siapa pun. Hak akan terima saka dia. Hari ni lah mengerjakan haji untuk dia. Tapi dia tidak sebut berapa harta yang mesti digunakan untuk pelaksanakan haji tersebut. Dia sebut secara umum gitu ya. Kita bincang dah sebelum ni. Kan? Imam Syafi'i pun setuju 1/3. Nah, 1/3. Maknanya kalau tidak boleh ambil 1/3, kita tak layak lah. Kita tak layak. Walaupun bukan semua berpendapat begitu. Tapi tak apalah. Dia tak sebut berapa harta yang harus digunakan untuk pelaksanaan haji, badal tu. Maka ahli warisnya harus menghajikan dia, tapi mengambil kos yang paling minimal. Kalau kos paling minimal kak, upah orang sana lah. Orang yang duduk di kawasan Mekah tu. Mekah pun apa? Jiranah. Jiranah paling dekat tak? Jiranah. Lepas tu tidak boleh. Tan'in 5 kilo tak? 5 kilo. Tan'in 5 kilo. Tak ingat. Tan'in 5 kilo. Kalau Jiranah tu 25 tak? 25. Tan'in. Tu memang 5 kilo lah. Sahabat ada jalan kaki lah. Dia ramai-ramai pun dia. Jalan kaki. Lepas tu masuk oleh bilik perlu hujat. Orang kata, pagi ni Mekah. Orang kata, tadi jalan kaki. Dia terdekat Ustaz dia. Sokor jalan ramai-ramai. Kata lah. Kata hamba pada sekali. Dia kata. Jadi, kalau kita minimal sini, seperti yang anda sebut sebelum ni lah, kalau kita ambil orang tempatan di Mekah tu lah, banyak kos tak perlu lah. Kos transport, kos penginapan, makan minum boleh makan rumah dia agaknya. Sebab tu kalau 1,500 pun cukup dah lah. Pelajar kita terima dah 1,500 pun. Boleh lah. Tu. Dah hak ni anak nak tambah sekali lagi. Kalaulah harta peninggalan si mati tu memang sikit, boleh juga guna keadaan ni. Badal haji, kita guna pelajar Malaysia ke di sana. Kos 1,500 boleh tu. Anak KCD dengan pelajar Indonesia. Dia kata kita 1,000 kita buat. Sebab muka peri pun boleh. 1,000 tak apa dah. Nak tolong. Tu. Inilah maksudnya paling minimal. Biaya yang paling minimal. Apabila ahli warisnya tidak menerima wasiat. Tidak menerima tu mana tidak menerima wasiat. Maka tidak boleh diberi tambahan biaya dari harta warisnya. Maka tidak boleh diberi tambahan biaya dari harta warisnya. Sebagai gantinya, orang yang sudah meninggal tersebut dihajikan oleh orang lain dengan biaya minimal yang berlaku pada waktu itu. Dan pelaksanaan haji harus seseorang yang dipercayai dan dapat melaksanakan manasik haji. Maksudnya begini, mana kalau seseorang itu, katakanlah, dia tidak tahulah tentang wasiat tu lah. Dia tidak tahu. Itu maksud tidak terima tu. Anda pun cek dalam tahqiq dia punya Rifat Fauzi tu. Bukan kata tak terima saka. Kalau tak ada saka ni, dia tidak bincang gini. Buat lepas ni dia ada bincang. Misalnya kata dia tak ada duit kau apa lagu mana nak buat tu. Dia bincang tu, dia bincang atas budi bicara waris dia. Sebab kita bincang dah sebelum ni. Kalau seorang itu mati dalam keadaan dia tidak berkemampuan, memang tak perlu pun haji untuk dia. Tetapi pendapat itu bukan sepakat. Ada kata tak kena haji. Tempat kita pakar kena haji kok. Pada Imam Syafi'i kata tak perlu. Kita bincang dia sebelum ni. Orang itu mati dalam keadaan tak cukup syarat. Bukan tak cukup syarat, maknanya tidak berkemampuan. Syarat dia kan mampu, tapi dia berada dalam keadaan tidak mampu. Mati dalam keadaan itu. Tak perlu. Tapi tempat kita, dia pakai pendapat kata molek badal jugalah. Tak apalah, tu muka khilaf. Ni apabila waris dia tidak terima wasiat, maka tidak boleh diberi tambahan biaya dari hartanya. Mana nak buat juga. Jadi tidak, maknanya katakanlah harta dia pun tak cukup ataupun ada, tapi kalau nak ambil 1/3 pun tak cukup juga. Tidak boleh diberi tambahan biaya dari harta waris dia. Harta waris harta orang anak-anak dia tu lah. Jadi sebagai ganti lah kau nak cukup tu. Orang yang sudah meninggal tersebut dihajikan oleh orang lain dengan biaya
minima yang berlaku pada waktu. Jadi ambil kadar minimal lah. Kadar minimal. Agak carilah. Suatu contoh kata 1,000. Orang buat dah kalau pelajar mesti terima dah. Dan pelaksanaan haji harus seseorang dipercayai dan dapat melaksanakan manasik haji. Seandainya orang tersebut berwasiat agar dirinya dihajikan oleh orang lain yang bukan ahli waris. Mana wasiat dia tu bukan orang yang terima saka dia. Ahli waris tu mana orang yang terima saka dia. Orang lain. Dengan upah sebanyak 100 dinar. Agak 100 dinar ni. Agak berapa waktu 100 dinar ni? Kalau sedinar 700 riyal tak? Mana 7,000? 7. Tidak 70 tak? 700. 1 dinar lebih tak? Nak rasa sekarang 700. Tapi orang ini beberapa bulan lepas gitu. Tak apalah kita tak 700 lah. Lepas tu kalau kali 100, berapa? 7,000 tak? 7,000 7,000. Maka harta sebanyak 100 dinar tersebut diberikan kepada orang yang menghajikannya. Sebab dia wasiat gitu. Duit dia lah. Duit si mati ni. Kalau dia wasiat gitu, dia sebut 1,000 dinar. Jadi lebih lagi baru waris dia ambil. Tetapi sini tak sebut. Katakanlah duit dia bila dia mati, duit dia untuk saka tu 150 dinar. Tak boleh. Sebabnya dia gini kalau dalam kaedah dalam mazhab Syafi'i pun, kalau seorang itu wasiat harta dia boleh ambil 1/5 ya. 1/5. Bukan 1/3, 1/5. Maknanya kalau duit tu ambil 1/5, hak tu timur tu. Jadi lepas tu tak cukup lagu mana? Cari hak minimal. Dia sana bakal setuju 1/5. Apa tu kita tahu bagus agama Islam kita ni. Sebagai contoh dah, ambil sebagai contoh. Seorang ayah, dia nak maruh anak dia. Dia pun wasiat bila dia mati semua harta dia beri kepada pusat talaki, klinik tu contoh tu. Kata dia ustaz gitu. Boleh ke tak? Tak boleh. Tidak boleh ditunaikan. Sebab dia ada pewaris dia. Lepas tu nak abaikan saja, nak mulakan begitu. Dak 1/5. Misalnya kalau 100,000, ambil lah kita kata berapa? 20,000. 20,000 saja. Maknanya tertunai juga wasiat. Tapi sebab apa tu? Nak jaga supaya pewaris dia dapat hak dia. Tu hak tu. Jadi saya nak bakal setuju tu. Saya baca dalam beberapa buku saya nak bakal. Sambil saya nak bakal lagi. Masa tu Imam Syafi'i pun tak ada lagi. Maknanya Imam Syafi'i ambil tu pendapat saya nak bakal. Baik. Maka harta dia sebanyak 100 dinar tersebut diberikan kepada orang yang menghajikannya. Patut baki itulah baru jadi harta pewaris dia. Ada pun yang lebih dari 100 dinar dianggap sebagai wasiat. Wasiat tu maknanya untuk waris dia lah maksudnya. Untuk waris dia. Jika ia tidak mahu menghajikan orang yang sudah meninggal, maka orang yang sudah meninggal itu tidak boleh dihajikan kecuali dengan upah minimal. Yang biasanya untuk biaya. Gitulah. Ni isu dia ni sebenarnya isu hak tidak wasiat ni. Kalau dia tidak wasiat, lepas tu lagu mana nak guna tu, nak guna duit mana? Guna duit dia juga tapi dengan kos yang paling minimal. Dia nak tahu mana kos paling minimal. Mudah lah. Pergi jumpa travel agency, baik kos paling minimal berapa. Dia akan ayat lalu. Bukan kos di sini, kos di sana. Kalau kos di sini, kau betul-betul 3,800. Lepas tu di sana tak ada rumah. Rumah tu mahal pada ni, tiket ni. Dia sana. Maknanya, travel agency akan bawa duit tu, dia akan pergi cari pelajar sana. Biasa pelajar lah. Atau orang tempat test sana. Tu orang bimbel tu sana ni. 10 orang dia buat sotok. Bagi gia dia kata pahala. Sebab ni baru kecek dah. 50 orang. Nak ngatik 100 kali seorang. Tapi nak niat ni kepada 50 orang. Dia baca sosok nama. Orang kata sikit, boleh kau itu dah bagi. Dak ramah ni seperti masjid. Berapa sah tu, macam-macam lah. Okay, tu. Lucu kadang-kadang tu. Dia baca nama. Pokok anak dengar lepas kuliah. Dia buat lepas isyak. Dia baca nama. Tahu bayar dia berapa? Ada setengah orang kaya tu cerita pada siapa beribu ada bayar. Sorang. Orang kaya. Ni jadi satu pendapat. Memang tak sesuai lah. Tak sesuai. Pada zaman Nabi pun ada. Tak selitah idea tu sama zaman Nabi sahabat. Padahal orang mati ada semua zaman Nabi pun. Tak selitah. Kreatif orang kita ni. Kaya dia ke sorang. Kaya dia operasi pun juga sorang.
Orang lain tak boleh. Orang lain buat sikit jadi tak ada. Orang lain. Parah tu. Kalau mau kuliah ni apa? Dia sebenarnya amalan tu sebenarnya dia ada kesal kepada jiwa. Biduh-biduh dia ada kesal. Tak molek gitu. Tak molek. Sebab tu bagi ana, kita sepatutnya kalau kita sebagai imam, kita kena arah ke seperti Nabi arah lah. Okay, anak-anak dia, kalau dia sayang pada bapa dia, dia tingkatkan kualiti ibadat. Biar anak tu. Jadi kalau pendidik, kalau gitu ke tak? Ajaran Nabi ni, dia memberi pendidik kepada semua. Itu sifat dia. Hak tadi kalau bayar, anak dia tak ada berubah. Anak dia tak baca pun Quran. Tak pergi pun duduk tidur gitu. Hana ni ada pengalaman baca Quran orang mati di rumah orang ni. Masa sebelum kita ngaji hadis masa sekolah menengah dulu. Boleh piti banyak. Ayah golek seka. Kain black card, duit lagi. Dia buh dalam handphone tu lagi tak. Ana ingat lagi. Bahkan duit tu ana guna untuk ana ngaji masa sekolah menengah dulu. Masa kita. Mana syukur kita ni. Tapi bila kita ngaji, kata berat. Pengalaman anak nak sebut ni, pengalaman anak. Tuan dia besar. Dia kata, dia panggil adik mau kita sekolah menengah lagi. Dia kata, kalau nak tubik tu, kunci pintu, bola, kunci ikut bawah selah pintu. Mungkin tuan tidur, mati tak apa-apa. Bila kita besar, kita ngaji, jatuh maruah orang agama. Tuan dia tidur. Kadang-kadang masa kita ngaji awal pukul 11, tuan dia tengok TV lagi. Ajaran tu, tak ada pendidikan. Tak ada unsur pendidikan. Tapi kalau ajaran Nabi, dapat juga manfaat pada dia apa. Tapi kita, orang panggil kita bina kehidupan anak dia. Dengan cara dia tingkatkan ibadat, biar dia baca Quran, dia semaya. Tak payah dia boleh pada bapak dia. Maknanya itu ada unsur pendidikan. Ajaran Nabi dia ada unsur pendidikan. Ada unsur pembinaan syakhsiah tu ada. Lain hak Nabi ajar. Tu kan. Ya. Keluar borang nak buat tali pun. Memang ada borang. Dia tak pakai nyata. Ana buat klik sawaran. Ana buat klik tu sebab Nabi ketuk guru kita nak mari kan sawaran tu. Nak tengok. Lengkap lah. Ada harga dia. Dia ada sebut buat tu kalau nak suruh pergi buat tepi Kaabah, rega lain. Payuh naik ke betul bank itu. Enggak dia. Allah Akbar. Tak boleh lagu tu Baik, Imam Syafi'i kata lagi. Kita sebut tu bukan ada betul nak nganyi, semua kata awak nganyi duk berlidah. Sebab kita rasa pelik lah. Sebab ajaran Nabi tidak mungkin. Tak betul. Sebab benda tak betul. Dia benar ni sebab ibadat haji ni Nabi ajar. Kalau benda tu ada Nabi ayat dah. Benda tu mudah. Sebab juga banyak kau tengok. Besar tu. Kalaulah sebesar ni ibadat, amal semua mesti dalil kuat. Tapi betul tak ada. Tak mungkin lah. Logik pun tak boleh terima. Kata Imam Syafi'i lagi, apabila ada seseorang yang mengupah orang lain untuk menghajikan dirinya. Mana dia bincang sebelum dia meninggal lah. Bila dia sakit tu. Dia upah orang lain untuk mengerjakan haji. Atau mengumrahkan diri dia. Lalu orang upah tersebut nya berburu masa ihram. Dan memakai wangi-wangi yang mana melanggar. Orang panggil apa? 13 kara tu. Tak? Apa? Larangan. 13 kara larangan. Kan? Tu. Atau dia melakukan sesuatu yang menyebabkan dia wajib kena bayar fidyah denda lah. Jadi isunya siapa dia nak bayar denda tu? Orang yang kena upah kena bayar. Guna duit upah lah. Siapa dia suruh ibu? Siapa dia pakai minyak wangi? Musuh ihram pun nak semak juga. Nak sumbang itu juga dah. Misalnya pakai topi dah. Dia tu dengan sengaja. Lepas tu nak bayar dam tu. Guna duit tu. Ngupah. Tak payah duit lain dah. Imam Syafi'i berkata lagi, apabila ada seseorang yang mengupah orang lain untuk menghajikan diri dengan haji qiran. Haji qiran, hak seretak tu. Maka lebih baik seluruh perbekalan. Mana perbekalan ni maknanya pembiayaan. Dalam tempoh dia mengerjakan haji qiran itu, diberikan kepadanya sepenuhnya dan tidak dikurangi sedikit. Supaya janji itu. Dan denda dari haji qiran itulah ditanggung oleh orang upahan. Orang kena upah. Sebab apa duit dia belakang dah. Okay, bila suruh jadi kira kan maknanya dia kuih peruntukkan sekali dengan dam tu lah. Kena beri dia semua lah. Jangan duit buat cek gitu. Beri semua lalu ke dia. Jadi hak tu nak bayar untuk kambing tu. Maka tu dah lah. Apabila ada seseorang yang mengupah orang lain untuk menghajikan dirinya. Lalu orang yang diupah tidak melaksanakan ibadah haji. Akan tetapi dia buat umrah saja. Maka upah untuk orang tersebut mesti dikembalikan. Mana sebab langgar perjanjian.
Begitulah juga sebaliknya apabila dia diupah untuk melakukan umrah, tetapi dia melakukan sahaja, maka upahnya harus dikembalikan juga. Tak boleh suruh buat umrah, pergi buat haji, maka upah harus dikembali. Dia bukan isu duit ni, isunya syarat masyru't dia panggil. Langgar perjanjian. Apabila seseorang mengupah orang lain untuk melakukan haji, lalu orang upah ni maknanya hak buat badar tu lah, tersebut melakukan umrah, kemudian dia kembali semula ke Mekah untuk melakukan ihram haji, maka hal itu sah dan upah harus diberikan kepada dia, wajib lah. Dia langgar, dianya pergi buat haji saja, pergi buat umrah saja, lepas tu dia mari mikir dosa ni, dia pergi semula, pergi Mekah semula, dia buat pula haji, tu tak apa, tak perlu dikembalikan, mana kena beri sepenuhnya kepada dia, upah dia janji lah, seperti mana janji tu. Sebab apa? Sebab dia telah menunaikan kedua-dua tu. Kata Imam Syafi'i lagi, apabila ada seseorang yang mengupah orang lain untuk menghajikan dirinya, atau orang yang sudah meninggal dunia, dia upah orang lain untuk menunaikan haji kepada orang yang telah mati, dia tu upah. Itu maksudnya ayat kedua tu. Sementara orang yang diupah itu belum pernah melaksanakan haji untuk diri. Kawan ni tahu haji sekali rabuk lagi, maka ibadah haji tersebut sah untuk dirinya, tapi tidak sah untuk orang yang dia wakili. Kalau berlaku kih ini, dia kena kembali ke semula. Jadi haji tadi haji dia. Jadi upah tadi kena atas mula kepada pewaris lah, ataupun kepada orang yang upah dia masih hidup, hak sudah dalam keadaan tak mampu, sampai mati dah kira-kira tak mampu gitu. Baik, tak apalah. Orang yang mendapat wasiat boleh mengupah orang lain untuk menghajikan orang yang sudah meninggal. Misalnya anak, dia tak boleh buat disediakan, dia timur osak, ayah dia kata kalau ayah meninggal, gunalah duit ayah ni untuk haji ayah. Tiba-tiba anak dia tak boleh buat, dia boleh upah orang lain, guna duit ayah dia. Apabila yang sudah meninggal itu belum dihajikan oleh sebahagian ahli warisnya, manakala ada waris dia buat dah, tak perlulah. Itu maksudnya. Mana tak mesti anak dia. Katakanlah Hasan dia suruh anak dia, anak dia tak boleh buat, dia suruh pot darah dia, tak apa juga, terlepas juga tu. Tapi taklah kau, mana-mana waris pun tahu, dia boleh upah orang lain, tak apa. Baik yang meninggal dunia itu berwasiat agar dirinya dihajikan ataupun tidak. Ni pendapat dari mazhab Syafi'i lah ni. Ni boleh juga ni. Syaratnya kawan tu maknanya dia mampu. Lah tu sebelum dia meninggal dunia tu, dia mampu. Sementara upah yang dipakai tidak dianggap sebagai wasiat. Maknanya tidak anggap wasiat, mana boleh guna duit mana-mana lah. Itu maksud dia nya. Sebab tu dia ni sebenarnya kena tengok Rifat Fauzi je lah. Kita akan boleh faham lebih detail lagi. Moga tu detail kan. Dalam hal ini sama saja, apakah yang membiayai haji tersebut waris ke bukan, tak kira lah. Tak kira. Asalkan jadi. Boleh nak ayatnya. Jadi makna anak duk perhati tengok daripada awal, duk tengok tu. Makna luah juga bab ni sebenarnya. Luah juga. Sebab tu dalam mazhab kita dia pakai tak kira lah. Kih lagu mana pun asalkan dia tidak buat haji wajib, boleh buat. Dia pakai tu. Jadi kita tak nak kata bidung tu sebenarnya bagi anak ni. Perlu diketahui bahawa haji atau umrah yang diperuntukkan bagi si mati adalah haji dan umrah wajib. Atau kena ingatlah, kalau sunat tak perlu. Kalau dia pergi buat dah untuk kali kedua tak perlulah. Baik yang meninggal dunia berwasiat atau tidak, tak perlu. Tak perlu kita. Kalau sekiranya haji tu haji tidak wajib, haji sunat ataupun umrah sunat, tak payah. Nak buat boleh, tapi tak buat pun tak apa, walaupun dia wasiat ataupun dia tidak wasiat, sebab dia tidak jadi hutang tu. Sebagaimana hutang si mati harus dibayar oleh warisnya. Kalau hutang kena bayar. Tapi orang ni tak, sebab dia hak hutang, dia sesat, dia hak wajib tu. Walaupun si mayat tidak berwasiat untuk bayar. Kalau hutang, kalau dia tidak wasiat, misalnya contoh ayah kita meninggal, kita tahu dia ada hutang, dia tak wasiat pun kena bayar gitu. Sehingga kalau ayah kita tidak tinggal pesaka apa, anak kena pakat pitih bayar. Kalau tidak, setengah ulama kata berdosa tanggungjawab. Setengah kata tak, ayah dia menanggung. Enggak nak tengok ke ayah kita sekat taliman surga kita ya. Tak nak sabuh anak nak buat gitu tak. Benda-benda gitulah. Sehingga anak kalau mengikut Ibn Hazm, anak tu berdosa kalau dia tidak usaha. Sebab tanggungjawab, dia tanggungjawab tu. Imam Syafi'i berkata lagi, apabila seseorang berwasiat agar dirinya dihajikan dengan haji sunat, dia buat haji dah. Dia kata kalau ayah mati ni buatlah haji ni, kaya kepak dah ni. Misalnya contoh ni. Maka dalam hal ini ada dua pendapat. Sebab tak nak sebut tadi tu. Ada yang kata boleh. Boleh. Walaupun haji sunat. Kedua, tak boleh. Tak boleh.
Tak perlu tunang. Baik ada duit biar orang lain, biar orang lain buat. Boleh pahala lagi. Sebagaimana tidak diperbolehkan berwasiat agar ahli warisnya mengupah orang untuk salat dan pahala salat tersebut diperuntukkan bagi dia. Mana boleh. Kalau sepuluh semaya, tak boleh. Dia kiyah dengan semaya. Orang yang berpendapat dengan hal ini, maka dia juga berpendapat bahawa wasiat tersebut harus ditolak. Tak boleh terima wasiat tu. Dan harta wasiat yang diperuntukkan untuk melaksanakan hal itu, mesti diberi jadi harta saka. Jadi harta saka. Misalnya, contohnya, ayah dia kata, kalau ayah meninggal, harta ayah ni, misalnya dia kata tanah sekeping hoduk di ujung kapur tu jual lah untuk buat haji. Ayah haji ni haji sunat lah. Ayah pun tak ingat acak kali dah pergi. Ayah pun tak ingat. Contohnya. Boleh tunang ke tak pasal tak perlu? Tak perlu. Jadi tanah hoduk ujung kapur bagi anak anak. Jadi harta saka. Tu maksudnya. Baik, seandainya seseorang menyuruh orang lain dengan mengatakan berhajilah untuk si fulan yang sudah meninggal dengan memakai duitmu dulu. Ini melibatkan tiga pihak lah. Si A kata, kata kepada si B. Dia kata, wahai B, kamu tolonglah laksanakan haji, buat haji untuk C tu. Sebab C tu tak sempat. Tapi kos tu guna duitmu dulu lah. Dia kata gitu. Tidak guna duit aku. Jadi ikatlah A pun. Kita kata, wah, no A lagu tu. Tak secara lah. Ni masalah dalam fiqh. A kata kepada B, B dia kata, buatlah haji pada C tu, tapi guna duitmu dulu lah. Maknanya lepas ni aku bayar. Pakai hari ni tak bayar. Anak kena dah ni. Bagi kena dah. Ni dia buat di. Tak apalah Ustaz. Kata kita dulu 4,000 adalah klik ni duit tu boleh. Pakai hari ni cakap metok dah. Tapi anaknya bak haji ni kan kita tak kamu. Kita halal sebab dia ni. Kita nak suruh jadi haji umrah dia tu. Siar ke dia. Takut dia tak ada dengar tidak tahu. Tu anak ajak kau biarlah. Ni kita giat kita saja. Kita halalkan. Kita halalkan. Sebab kita pun niat daripada awal lagi. Kalau orang tak bayar tak jadi hutang. Mungkin ibadat. Tak sedap juga kita. Baik gitulah. Tapi nak ayahnya orang kita ni jenis gitu. Padahal awak umrah tu. Orang bermudah-mudah untuk dia. Kena juga anak. Banyak juga. Puluh ribu juga sebenarnya. Campur dengan kena tipu teket tu. Gitulah hidup manusia ni. Baik. Tu. Jadi kemudian orang tersebut memberikan upah kepada orang upah itu atau tidak memberikan upah. Maka hal itu tidak boleh dilakukan. Kerana jadi A ni sama ada dia beri ke upah lepas tu. Dia tak beri ke tak boleh. Hal ini tidak boleh dilakukan. Kerana upah tersebut tidak jelas. Guna duit demo dululah. Tak jelas tu dia kira. Tak jelas. Sama ada lepas tu dia beri ke tak beri tak kira. Masyarakat tu tak jelas. Orang panggil kemungkinan boleh berlaku tak beri. Tak jelas. Jika orang upah tersebut melaksanakan hajinya. Ni kawin tu suruh tadi. Dia berkait kawin tu suruh itu. Demo tolonglah buat haji untuk C tu. Kawin tu buat sungguh. Guna duit demo dulu lah. Dia buat. Maka hajinya sah. Haji tu sah. Dan dia berhak mendapat upah istighfar. Baik orang yang membiayai perjalanan haji tersebut ahli waris atau bukan. Sama saja apakah si mayat dulu berwasiat atau tidak. Mana haji tu sah. Cuma hak tadi tu. Tidak boleh dilakukan. Kalau upah tu tak boleh tu. Tapi kalau buat tu sah. Kalau dia buat juga memang sah tu. Cuma tu akad dia tu. Tak boleh. Tapi kalau dia buat juga sah. Tak kira lah dia guna duit, dia guna siapa, sah. Sama ada si mati berwasiat atau tidak. Ini lebih luas maksudnya. Tetap sah haji tu. Gitulah ayatnya. Sebab tu anda sebut tadi, maknanya benda ni luas. Jadi sebab itulah dalam mazhab Syafi'i dia kata ke arah lebih untuk ihtiyat lah, bercermat. Molek buat lah. Molek buat. Gitulah. Ni kita bicara kitab saja. Kalau hak lain kak, anda tengok dalam internet, kita tarik internet, buat haji ni kak, luah haki, mazhab ni kata begini, setengah-setengah mazhab tu, dok. Kalau kau tu mati kak, dia tak perlu, tak ada badan pun. Ada juga, tak ada badan. Mungkin dia tak apa. Lepas tu kalau dia tak buat, dia dah selesa. Dari mampu dia tak buat. Masalah dia kata, Nabi suruh gitu. Anak dia buat untuk pok dia. Tu lagu sah. Tu. Lagu mana cerita? Tu. Dia kata suruh bukan makna wajib. Kan ada ke suruh bukan makna wajib? Suruh tapi tidak wajib. Jadi maknanya sebab tu kata ihtiyat, cermat.
nak sunat molek. Maknanya tidak bercanggah dengan hadis. Sebab tu bagi ana perkara ni termasuk dalam khilaf muktabar lah. Jadi orang kita buat ni ibadah haji tu bagi ana itu boleh. Boleh lah. Tapi hak wajib. Kalau hak sunat tak salah. Guna duit tu untuk lain. InsyaAllah ayah kita lebih besar lagi pahala dapat. Misalnya beli kitab kau pada pelajar-pelajar awak ngaji. Tu. Banyak tu. Dah duit katalah 7,000. Orang beli kitab. 1 tahun boleh awak ngaji. 1 kelas tu. Boleh awak ngaji. Lebih baik lagi. Dah ayah kita berapa kali dah buat haji. Baik, seterusnya. Bab haji. Haji adalah yang ditunaikan oleh seseorang yang sudah balik. Ayatnya sah. Tak kira lah dia buat untuk dia ke. Ataupun tak apalah kita kata. Haji yang sah adalah haji yang ditunaikan oleh seseorang yang sudah balik. Lepas tu lagu mana tu budak dia buat haji. Budak kecil lah gitu kan. Kain ihram kena keping ngepik dah. Keping lah. Kepik ngeping tu. Lepas tu dia pun kecil benar lagi. Kecil betul lagi. Kadang-kadang ayah dia tak tahu belakang pasal saya. Lagu kan? Tak apa lagi. Waktu kita bincang kemudian. Waktu lah ulama kata boleh ke ayah dia tu. Pahala. Anak dia buat boleh ke ayah dia. Jadi dia ayah dia. Kan kita bincang dah. Anak tu bila besar dia kena buat lain pula tu. Dia kena buat lain pula untuk dia tu. Sebab waktu tu dia tidak kira tak lepas wajib tu. Baik, Imam Syafi'i berkata, apabila seseorang Muslim yang merdeka dan sudah balik melakukan ibadah haji, maka hajinya sah dan boleh menggugurkan kewajipan haji hak rukun Islam tu. Inilah istilah dipanggil haji Islam. Hak rukun Islam tu lah. Orang panggil haji Islam tu kan ni lah. Kayak kita jumpa istilah sebelum ni haji Islam. Haji hak rukun tu, hak rukun Islam. Hak wajib lah maksudnya. Walaupun ia termasuk orang yang belum mampu melaksanakan ibadah haji. Belum mampu dari segi diri dia. Tapi dia dibiayai oleh ayah dia ataupun pak dawa dia. Misalnya anak pernah bawa seorang tu pak tua menala. Orang Kelantan kita. Anak dawa dia duduk Putrajaya. Dia ikuti kuliahnya. Dia minta nak pergi umrah dengan dia. Bawa pak dawa dia. Orang kata bagus anak dawa dia bawa. Dia kata ustaz. Pak dawa saya ni macam ayah saya. Ayah saya meninggal saya kecil. Pak dawa saya jaga saya. Siapa saya masuk universiti. Bertitik air mata dia. Ya atau pak dawa saya ni. Pak dawa dia tu main pijin huruf apa buta huruf. Tapi anak tengok. Awak umrah. Bukan haji umrah. Dalam 16 hari. 17 hari. Dia cara sungguh pak dawa dia. Supaya dia. Dia panggil Pak Su. Dia panggil. Pak dawa dia hak Pak Su. Anak kata mudah-mudahan Allah beri keberkatan pada apa nama ke dia. Dia kata dia nampak ayah dia tengok Pak Daud. Sebab ayah dia lah jadi ayah dia. Pak Daud dia jadi ayah dia. Siapa Pak Daud dia sakit pun dia kan penyakit prostat pun dah tahu nak kecing. Prostat dia. Anak pergi sekali dengan dia. Pergi ke hospital pergi bawa Pak Daud. Dia caw sungguh. Jumpa lah dengan orang Sabah situ. Oh senang. Jumpa dengan orang Sabah. Oh lega gitu. Nak kecek ku bahasa Arab ku guna istilah-istilah doktor you know. Buat kat lah. Mudahlah jadi nak ayat tu. Baik. Jadi tak apalah tu Jadi murah rukus walaupun dia termasuk orang yang belum mampu melaksanakannya. Kalau nak kiranya hak sana sebut sang Pak Daud dia tak mampu. Tapi anak Daud dia tangguh 100%. Tangguh 100%. Pak Daud dia nak kerusuh pun dia mari letak rumah dia di Putrajaya. Dia kerusuh kali dengan dia. Baguslah. Bagus. Anak Daud lagu tu jadi tak apa boleh lah tu. Boleh. Lepas tu sah. Orang lain menggunakan kalau kita tidak mampulah dia. Tapi pembiayaan tu digunakan duit anak Daud dia. Contoh dia. Ataupun siapa-siapa saja. Di sini dia buat contoh, ia berangkat haji dengan berjalan kaki dan hal ini merupakan amal baik yang dilakukan pada haji yang mendapat rukhsah keringanan untuk tidak melakukannya. Ia melakukan amal haji pada saat ia belum wajib melakukannya. Begitu juga sah haji dia tu. Sah. Begitu juga apabila dia menjadi orang upahan untuk melaksanakan haji. Maka pada saat itu dia boleh melaksanakan haji untuk dirinya. Begitu juga orang yang melakukan ibadah haji untuk orang lain. Selanjutnya dia berasa cukup dengan pembekalan yang dia bawa. Kerana saat itu dia sedang melaksanakan haji untuk dirinya sendiri bukan untuk orang lain. Meskipun seseorang masuk Arafah secara zawal. Yani waktu zawal. Waktu lepas zuhur lah kira. Zawal ni asal malam matahari di atas kepala ni. Waktu gelincir. Zawal ni gelincir sikit masuk waktu zuhur. Dan keluar dari Arafah sebelum matahari tenggelam, sebelum maghrib. Namun hajinya sah, tapi dia kena bayar dam lah.
Begitu juga orang yang melakukan segala sesuatu yang dilarang dalam ihramnya, maka hajinya sah, tapi dia kena bayar dam. Kecuali jimat bersetubuh ni tak jadi. Itu ringkah gitu. Cuma nak ayat ke dia sini, kalau kita bincang, ni ada pendetailan dia. Nak ayatnya, orang bila sudah akhir balik, ni sah dia menunaikan haji. Walaupun dia tak cukup syarat lagi. Tak cukup. Asalkan dia boleh sapa. Sapa tu lagu mana, tak kira lah siapa dia bantu, tak kira. Walaupun berjalan kaki pun. Dulu jalan kaki ya. Asah. Maknanya orang lain bawa dia pergi. Dia buat haji untuk diri dia. Kau tu buat haji untuk dia. Cuma dia tak boleh nak jadi badan untuk orang lain lah. Dia tak boleh. Ni bukan bicara tu ni. Bicara dia pergi. Dia pergi. Orang bawa dia. Sepana ada orang telefon. Tapi kita ni pergi haji dah umrah berapa kali dah. Dia kata, Ustaz, mari Ustaz. Nak suruh jadi mutawih. Kita pergi pula anak ni. Kata tak saya anak. Bukan tak saya apa sebab banyak kerja. Tapi biar pergi pun 7 hari dah kata. No, jadi mutawih. Misalnya katakanlah. Kita tak pernah pergi. Orang ajak gitu. Kita tak cukup duit. Ni sah. Tak ada masalah. Boleh. Tu makna tak, sebab tu kan kita bincang dah muka surat berapa hak dikatakan istita'ah tu ada 2 jenis ada. Muka surat berapa boleh rujuk semula lah. Orang panggil istita'ah tu mampu tu ada sama ada kalau mudah nasib pun mampu ni sama ada mampu diri sendiri ataupun mampu tu dengan sebab bantu orang lain. Tak kira. Sah haji dia. Boleh pergi. Kalau dengan duit sendiri tentu lebih afdal. Tu memang dak tu. Kita urus duit kita sendiri. Dengan hasil titik dulu kita dia. Tu memang afdal lah. Anak pernah jumpa orang tua gini. Tapi Alhamdulillah Tuhan makbulkan dia. Dia daripada muda, dia pun duit yang Mekah. Padahal ada nak kita tak saya tu. Dia kata, makcik nak pergi dengan titik peluh makcik sendiri. Anak kata, makcik ni bagus lah. Anak doa ke dia, mudah-mudahan dapat haji mabrur. Boleh pergi haji sama dia. Dia pernah nak kursus haji dengan anak. Dia tanya anak, buat haji ke? Anak kata, boleh saya tadi, tapi kena ikut tabur haji lah juga. Tak sebi bercang lama, moga benda ni banyak kilah. Cuma asah-asah tu kita rayak gini-gini. Duit dia pun puluhan tahun. Dia kata nak supuh hati. Memang puas hati sungguh lah. Enggak duit hasil titik plus sendiri. Gitulah. Ada dia pun tua dia. Dan dia ni antara orang ikuti kursus tu anak buat. Tu anak buat di rumahnya free untuk orang kampung. Dia ikuti juga. Baik, seterusnya hukum haji anak kecil yang baru balik, budak yang baru dimerdekakan, hamba termasuk budak yang baru atau seorang yang baru masuk Islam. Budak kecil baru balik. Balik ni makna siapa umur lah. Tentu dah tak ada duitnya nak pergi Mekah tu. Lagu mana dia bicara sini. Baik, kita ambil soal ni lah. Imam Syafi'i kata bila seorang anak yang baru balik, seorang hamba yang baru merdeka atau seorang yang baru memeluk Islam, di Arafah atau di Muzdalifah melakukan ihram haji dengan sempat masuki Arafah sebelum terbit fajar ketika bermalam di Muzdalifah, malam tanggal 10 Zulhijjah. Maknanya dia pergi Arafah pun lewat dah, tapi sempatlah sebelum bergerak ke Muzdalifah tu, maka hajinya sah haji dia. Katakanlah dia balik hari tu kata dia mimpi hari tu, pukul apa kita kata, pukul 12 mimpi. Lepas tu lagu mana? Dia sempatlah di Arafah, dia sempat. Walaupun tidak sepenuhnya. Atau di Muzdalifah. Ke Muzdalifah tu sebenarnya hakikat di Arafah lagi tu. Kawasan Tula lah tu sebenarnya. Ataupun kau tu masuk setelah tu, dia pergi. Masuk setelah pukul apa? Maknanya sebelum bergerak daripada Muzdalifah lah kita kata kita letak situ. Sebab dia kata atau tu. Ataupun baru masuk setelah. Tu, pergi situ lalu. Ke tempat permulaan pelaksanakan. Orang panggil titik tolak permulaan haji tu. Dan sempat memasuki Arafah sebelum terbit fajar ketika bermalam di Muzdalifah. Malam tanggal 10 Zulhijjah. Malam itulah. Sebelum terbit fajar pada 10 Zulhijjah tu. Maka haji dia sah. Dan boleh menggugurkan kewajipan haji dalam rukun Islam. Maknanya haji Islam, haji lepas rukun tu lepas mati dia. Boleh. Walaupun dia tidak sempat wukuf berhenti di Arafah. Walaupun tak sempat. Sebab dia dah tak sempat wukuf tu maknanya dah di Muzdalifah lah. Tu. Maknanya sebelum terbit fajar hari 10 Zulhijjah tu dia ada situ. Tak apa, boleh dah. Boleh dah. Kita kata sempurna tu. Tak cara. Boleh dah.
Mereka wajib bayar dam. Tapi kena bayar dam lah. Kerana telah melewati miqat tanpa ihram. Kerana orang miqat ke sebelum tu lagi. Baik, kena bayar. Apabila seorang hamba atau seorang anak yang belum balik melakukan ihram haji dengan niat menggugurkan haji wajib, menggotawak haji kali abut lagi, atau berniat haji sunat, atau tidak berniat sama sekali, kemudian hamba tersebut dimerdekakan dan anak tersebut mencapai balik selepas itu, sebelum mereka sampai di Arafah atau setelah tiba di Arafah, atau bahkan setelah mereka sampai di Muzdalifah atau di tempat mana pun, kemudian mereka kembali ke Arafah untuk wukuf dan sudah dalam keadaan merdeka atau balik, maka hajinya sah dan boleh menggugurkan kewajipan haji yang merupakan rukun Islam. Ringkasnya beginilah. Mana kalau kau tu berlaku sebelum tubik fajar hari 10 Zulhijjah. Malam raya lah kita tu. Dah. Malam raya tu dia pergi situ. Walaupun sepuk dia kata, wukuf tu ada, pergi Muzdalifah tu. Boleh lagi. Boleh lagi. Lepas tu lagu mana redak tu? Itu miqat. Bayar dam. Dia kira gitu. Mana boleh. Ni. Menurut pendapat saya, kata MSP, akan lebih baik apabila mereka mengambil langkah berhati-hati dalam membayar dam, tapi saya berpendapat bahawa dam ini tidak wajib bagi mereka. Keadaan mereka tu dia panggil special case, dia kata. Tak wajib bagi saya, tapi berikhtiar molek bayarlah. Walaupun tak wajib. Tapi atas rasa ikhtiar, nak cermat, bayarlah. Sebab dia tinggal tu. Tinggal di miqat tu. Sebab dia baru balik malam. Itulah sebab Tuan kata sebabnya moga dia baru cukup syarat. Baru cukup syarat. Mak sebab Tuan kata special case tu, kalau orang lain tak boleh buat kerja lagu tu. Tak sah lah. Ni untuk case sebab tu kata 3 tu. Balik malam tu, lepas tu dia baru dia merdeka ke malam tu juga, masuk Islam malam tu juga. Maknanya lepas dah waktu miqat. Moga duduk situ dah. Malam tu malam 10 ni malam 10. Boleh. Sebelum terbit fajar. Tu rapat ji tu. Dah boleh lagi. Tapi kena bayar dam lah. Tapi tak wajib, kata Imam Syafi'i pada pandangan saya. Tapi atas rasa ihtiyat, cermat molek bayar lah. Gitu maksudnya. Baik, untuk seterusnya tu kita bincang minggu depan lah tu.